Okay, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada pelajar PVMA. Okey, untuk hari ini saya akan bincangkan berkaitan dengan kertas tugasan. Okey, kalau kamu lihat di sini, kalau kamu lihat di modul kamu, kertas tugasan muka surat 347. Okey, kertas tugasan Z009 2 2015 M03 tajuk modul ketiga T. Kertas tugasan 1/3, kertas tugasan yang pertama daripada 3 kertas. So, tajuk kertas tugasan kita pada hari ini adalah budaya kerja. Sebelum ni saya terangkan apa itu budaya kerja. Bila kita sebut budaya ataupun budaya ni adalah sub kepada adat. Di mana ni adat ni adalah satu amalan yang kita buat uh, buat mungkin secara berkala yang kita buat sejak berkurun lamanya, yang di mana amalan tersebut kita warisi daripada kita punya nenek moyang. Manakala kalau budaya ni adalah di mana situasi ataupun boleh kita katakan satu situasi yang berkait dengan sikap dan juga sikap, agama dan juga perangai individu tersebut membentuk satu budaya ataupun sekelompok budaya. Ikutlah kalau di sekolah budaya di sekolah, kalau di kelas budaya di kelas, kalau di tempat kerja budaya di tempat kerja. Okey, jadi kertas tugasan ini bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman pelatih mengenai kepercayaan dan adat resam pelbagai kumpulan etnik. Kumpulan etnik ni boleh kita lihat di Sabah dan juga Sarawak. Kita ada pelbagai kumpulan etnik ataupun seperti etnik di Sabah kita ada etnik contohnya lah Bajau, Laut, Banjar dan lain-lain lagi lah. Kemudian perbezaan budaya sesama ahli kumpulan kita boleh lihat dalam kelompok dalam kita lihat sahajalah dalam skop sekolah kita antara kelas A dengan kelas B, cara budaya pergaulan mereka mungkin berbeza. Kelas hadapan dengan kelas belakang mungkin budaya pergaulan, budaya belajar mereka berbeza, tidak sama. Sensitiviti budaya, etnik dan jantina, gelagat tingkah laku yang mengurangkan ketegangan, pengasingan sosial dan juga prasangka. Okey, kita lihat kepada nombor 1. Saya besarkannya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan adat? Soalan nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan adat? Okey, seperti mana yang saya dah bagi tahu, adat ni adalah sesuatu yang ramai orang buat dan amalan ni sejak sekian lama. Ataupun adat ni adalah sesuatu yang orang kata apa, yang kita mengikut adat nenek moyang kita. Sebagai contoh lah, kita ambil contoh, mungkin ambil contoh orang Melayu lah kan. Dia kalau kahwin mesti ada berinai. Di mana berinai ni bukan dituntut oleh agama tetapi merupakan adat. Adat kaum Melayu itu bila berkahwin mesti kena ada pakai inai dulu. Mesti mungkin ada setengah keluarga ataupun masyarakat yang menjadikan majlis berinai itu sebagai adat. Kemudian mungkin ada masyarakat Melayu yang menjadikan amalan berkahtam. Berkahtam ni adalah kita mengaji Al-Quran bila kita dah habis juzuk 1 hingga juzuk 30, kita adakan amalan berkhatam. Jadi ada setengah orang Melayu yang membuat adat berkhatam ni dibuat sebelum majlis akad nikah ataupun sebelum majlis perkahwinan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan adat? Jawapannya adalah D, di mana sesuatu orang yang buat dan amalan yang setelah sekian lama. Adat ni tidak dituntut oleh agama ya, tapi adat ni merupakan tingkah laku yang telah dibuat sejak zaman berzaman. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Mengapakah kita harus memupuk budaya yang positif sejak dari awal? Sebab apa? Sebab apa dari awal lagi dalam sistem bekerja ataupun berkawan ataupun kita membuat sesuatu yang lain, mesti kita memupuk budaya positif tu sejak dari awal. Sebab apa? Okey, jawapannya
adalah susah untuk tingkah laku, susah untuk tukar tingkah laku dan sikap yang telah menjadi kebiasaan. Jadi bila kita nak buat sesuatu tu mesti dari awal lagi kita dah pupuk satu budaya yang positif. Kata orang Melayu dahulu, melentur buluh biar dari rebungnya. Sebab apa melentur buluh biar dari rebungnya? Sebab dari rebung tu senang untuk kita lentur. Kalau dah jadi buluh, kita lentur patah, susah untuk dia mendengar pendapat ataupun nasihat. Jadi bila kita nak pupuk nilai-nilai murni, sikap yang baik dalam diri, contohlah dalam diri pelajar anak-anak, mestilah dari sejak mereka kecil lagi. Okey, jawapannya mengapakah kita harus memupuk budaya positif sejak dari awal lagi? Kerana susah untuk tukar tingkah laku dan sikap yang telah menjadi kebiasaan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Apakah nilai yang mempunyai kesan ketara bagi kejayaan sebuah perniagaan? Okey, yang menjadi kesan ketara dan membentuk bagaimana organisasi itu cemerlang, budaya kerjanya bagus, kumpulannya membentuk satu kumpulan kerja ataupun teamwork ataupun pasukan yang efektif yang boleh membagi kejayaan kepada organisasi ataupun membentuk pelajar yang boleh memberikan keputusan yang baik kepada sekolah, mestilah budaya di tempat kerja itu. Budaya di tempat sesuatu tempat itu. Budayanya baguskah atau budayanya biasa-biasa sajakah ataupun dia memupukkan budaya yang positif yang rajin bekerja yang baik sejak dari awal atau bagaimana. Jadi yang paling penting adalah budaya tempat kerja itu bagi soalan nombor 3. Kita pergi kepada nombor 4. Mengapakah banyak agama ada kisah, simbol dan sejarah suci? Kita tahu kan di dunia ini, boleh saya katakan di Malaysia ataupun di sinilah tempat kita tinggal pun kita tengok ada orang menganuti pelbagai jenis agama yang tidak sama dengan kita. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian, ada yang beragama mengikut dia punya kepercayaan dan mungkin juga ada masyarakat yang tidak beragama, maksudnya dia tiada kepercayaan. Jadi kenapa agama ni ada banyak kisah suci? Kalau kau melihat setiap agama, dia akan menceritakan asal usul kejadian manusia itu dari mana. Kenapa manusia ini diciptakan? Untuk apa manusia ini hidup di muka bumi? Jadi kebanyakan secara ringkasnya dapat disimpulkan semua agama ni dia menerangkan makna dan juga asal usul kehidupan. Jadi nombor 4 jawapannya C. Okey, kita lihat kepada nombor 5. Apakah yang dikaitkan dengan perkauman? Okey, perkauman, gangguan jantina, tingkah laku yang tidak sesuai dan sekesisma. Jadi ini semua berkaitan dengan isu sensitif. Isu perkauman adalah isu sensitif. Gangguan jantina pun adalah sesuatu perkara yang sensitif. Tingkah laku yang tidak sesuai pun adalah sesuatu perkara yang merupakan satu isu yang sensitif. Jadi nombor 5 jawapannya B. Okey, nombor 6 kita lihat. Apakah yang menyebabkan orang berasa selesa untuk berinteraksi dengan pihak yang lain? Okay, contoh kita selesa berinteraksi dengan individu A. Kita selesa berinteraksi dengan organisasi tersebut ataupun dalam kumpulan, dalam pasukan kita selesa untuk berinteraksi. Sebab apa kita selesa untuk berinteraksi? Sebab adanya interaksi kemahiran sosial yang baik. Bila kita bercakap, pihak lagi satu mendengar. Dan pihak lagi satu itu suka menunjukkan riak wajah yang ingin tahu, bersedia untuk menerima apa yang kita cakap, bukannya tanda-tanda negatif. Tanda negatif seperti menguap. Bila dia menguap bermaksud perbualan kita tu membosankan ataupun dia bersilang tubuh. Okey, bersilang tubuh ni maksudnya postur tubuh yang tertutup. Dia maksudnya dia tidak bersedia untuk mendengar apa yang kita cakap ataupun kita luahkan dan dia tidak ingin mendengar dengan lebih lanjut. Okey. Kemudian itulah, jadi maksudnya bila orang selesa dengan kita kerana adanya kemahiran interaksi sosial yang baik. Ini nombor 6 jawapannya cendol. Kita pergi kepada nombor 7. Mengapakah bahagian sumber manusia penting dalam organisasi? Okey, dalam sesebuah syarikat ataupun company ada satu unit yang kita kenali sebagai bahagian sumber manusia, kerana di bahagian ini dia akan membentuk tenaga kerja bagi sesebuah organisasi yang melindungi pekerja tersebutlah dari ada akta-akta yang diperuntukkan.
Okey, kita pergi kepada nombor 8. Apakah yang maksud komunikasi lisan? Okey, topik ni kalau saya cakap pun kamu secara tak langsung dah tahu. Okey, kita dah tahu sebenarnya komunikasi ni adalah satu orang kata satu penyampaian mesej daripada satu individu kepada individu lain. Untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan, individu tersebut mesti faham apa mesej yang disampaikan dan bertindak mengikut mesej yang disampaikan. Di komunikasi ni secara ringkas ada dua, boleh kita komunikasi lisan dan juga komunikasi bukan lisan. Kalau komunikasi lisan ni seperti bercakap oral dan juga bertulis, itu lisan. Kalau bukan lisan atau tanpa lisan seperti memek muka, kalau tak suka buat ekspresi tak suka, kalau marah ekspresi marah, lepas tu bahasa isyarat, bahasa tubuh. Okay, lepas tu lagi komunikasi lisan adalah dari segi kod warna. Kalau kita lihat lampu isyarat kalau tanda merah untuk berhenti, hijau untuk jalan, kalau kuning bersedia untuk berhenti ataupun bersedia untuk jalan. Ini komunikasi tanpa lisan. Bercakap dengan suara yang lantai itu komunikasi lisan. Keluarkan bunyi dan gitar elektrik. Kalau dikeluarkan bunyi dan gitar elektrik, itu sebenarnya gangguan bunyi. Bercakap sambil menunjukkan isyarat tangan, dia bercakap dah keluar suara kan. Itu 2-in-1, itu lisan dan bukan lisan. Jawapannya ekspresi muka. Kenapa dia kata, apakah komunikasi tanpa lisan? Bercakap sambil, jawapan saya prefer jawapan A. Di modul kamu akan dapat jawapan B, tapi saya tukar jawapan kepada A. Okey, kita lihat kepada nombor 9. Apakah komponen penting apabila membangunkan satu kemahiran interpersonal yang cemerlang? Interpersonal ni adalah satu kemahiran komunikasi lah dalam diri kita. Untuk kita membangunkan kemahiran interpersonal yang cemerlang, mesti ada, saya kata untuk satu komunikasi yang berkesan, mesti ada komunikasi dua hala. Dan bila kita berkomunikasi, mesej tu disampaikan dan orang itu dapat mendengar dengan baik dan menerima dan menjana apa yang kita cuba sampaikan. Jadi jawapannya adalah komunikasi dua hala. Kita lihat kepada soalan yang terakhir. Antara yang berikut, yang manakah tanda komunikasi perlu dipertingkatkan? Okey, maksudnya kalau komunikasi perlu dipertingkatkan, kamu berkomunikasi dan individu yang mendengar tu rasa macam bosannya, mengantuk, menguap, macam agak start malas mendengar. Jadi jawapannya menguap. Bila orang itu menguap, bermaksud komunikasi kamu perlu dipertingkatkan. Kamu mesti belajar lagi kemahiran berkomunikasi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Untuk kertas tugasan kita ada 10 soalan. Jadi tugas kamu salin di buku latihan soalan dan juga jawapan. Nanti macam biasalah saya akan check pada April bila kita naik sekolah dan saya akan bagi senarai semak lah. Pastikan pada bulan April tersebut kamu telah sediakan semua tugasan yang kita minta. Tiada ulangan. Kalau nak ulangan, tengok saja di YouTube ni. Sekian, terima kasih.